Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misbah, Aziz Saiful, Umi Mia, tolong ambil peluang ni untuk sharing video ni dengan teman-teman. Moga padanya ada pahala, ada saranan untuk buat baik, ada bimbingan kepada orang lain untuk memahami tentang hukum hakam puasa yang kita sedang bincangkan sekarang. Baik tuan-tuan. Jadi terima kasih Muhammad Asfani Ahmad, Mizun Hamzah, Nazira Nazri, Hidayat Jani, Lili Osman. Tolong share, ambil kesempatan sekejap je saya nak sembang malam ni. Jadi tolong jangan abaikan pesanan ini. Tolong ambil peluang untuk ingatkan tuan-tuan kita supaya hadir bersama dengan kuliah ni. Sekejap je, jangan bimbang tuan-tuan, sekejap sangat kuliah saya malam ni, insya-Allah. Ya. Baik, sudah share, terima kasih Aziz Saiful, Nurifam Arif, Nozia Omar, Suzy Daniel. Tolong ambil peluang ni untuk kongsi dengan teman-teman kita. Kak Pa Bimat, dah share ke? Ambil peluang sekejap, seminit, 2 minit di awal ni untuk sharing dengan teman-teman kita. Tolong, sekejap je kuliah, tak lama, jangan bimbang. Jangan ke mana-mana, sekejap je kuliah saya malam ni. Renungan kita pada malam ni adalah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ni kitabnya, bagi tuan-tuan yang tak mengenali kitab Ihya Ulumuddin, ni kitab bahasa Arabnya. Alhamdulillah saya baru dapat naskah ni daripada sahabat di Azhar. Jadi renungan pada malam ni adalah berkaitan dengan Al-Fasl Awal fil Wajibat was Sunan Az-Zahira wal Lawazim bi Ifsadihi. Bab pada menyatakan kewajipan-kewajipan dalam menunaikan ibadah puasa dan sunah-sunahnya yang zahir dan perkara-perkara yang batalkan puasa. Walaupun kita dah kerap dengar, tapi jadikanlah ia sebagai satu renungan bersama kita untuk muhasabah diri balik semula, murajaah namanya, ulang kaji. Nuradida Aulia Ahlami, insya-Allah nama best betul, Aulia Ahlami. Aulia jamak dua wali, ahlam jamak daripada hulum. Baik. Impianku. Faiz Faiza, Suzianil, tolong share. Alhamdulillah, terima kasih Hamidah Abdullah, Bob Nas, Farida Abdul Hamid. Terima kasih semua, Zainal Ahmad. Baik, kalau musannifur rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain, berkata pengarang, moga Allah melimpahkan kurnia dan rahmat yang banyak ke atasnya, atas tanggungjawabnya, atas peranannya membimbing kita dengan karya yang hebat ini. Tuan-tuan doakan mudah-mudahan kami di Telaga Biru akan dapat menterjemah kitab Ihya Ulumuddin ni dalam proses penterjemahan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan doakan kami nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Mariatul Qibtiyah Nursyida, tolong share pada teman kita. Baik. Wadzalika al-awwal muraqabatu awwali syahr Ramadan. Kewajipan yang zahir adalah bagi kita umat Islam memastikan jangan terlepas awal puasa Ramadan. Kalau dulu-dulu ketika zaman belum canggih macam sekarang, ada banyak negeri yang berbeza-beza waktu puasanya. Dipanggil ru'yah. Ini alhamdulillah dengan penyatuan yang ada, semua negeri di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, termasuk Singapura, Brunei, mereka puasa pada yang sama, alhamdulillah. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada ini memudahkan kita untuk mengetahui tibanya bulan Ramadan itu. Baik, jadi perkara pertama adalah memastikan muraqabah ni berarti kita memantau awal bulan Ramadan jangan sampai terlepas. Ini kewajipan kita. Yang kedua, an-niyatu. Wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimah. Wajib bagi kita dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Ghazali, kewajipan untuk menyematkan, meletakkan, memasang niat untuk puasa pada setiap malam sebelum subuh pada hari berikutnya, sebelum terbit fajar hari berikutnya, maka wajib diulang setiap malam. Jadi ini pandangan mazhab Syafi'i. Walau nawa bin nahar lam yujzihi saum Ramadan wala saumul fard illa tatawwu' wa huwa alladhi alaina biqaulina mubayyata. Jadi kalau seseorang itu berniat pada waktu siang selepas subuh umpamanya, maka puasa fardu seperti puasa qada ataupun puasa Ramadan hukumnya tidak sah. Kerana dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam semua mazhab, wajib berniat pada waktu malam.
bukan berniat pada waktu siang. Melainkan puasa tatawwu'. Puasa tatawwu' ni berarti puasa sunat. Contohnya kita puasa Isnin Khamis. Oleh kerana kita biasa puasa Isnin Khamis, pada hari Khamis tu kita terlupa nak di waktu malam. Jadi kita boleh berniat pada waktu siang lepas subuh. Selagi belum membatalkan puasa dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka kita boleh berniat puasa pada siang hari untuk puasa sunat. Seperti Isnin Khamis contohnya, ataupun hari-hari putih, ataupun hari-hari hitam. Jadi kita berniat pada waktu siang untuk puasa sunat, itu hukumnya harus. Selagi belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contohnya belum breakfast, ataupun perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, al-thalithu al-imsak an isali syai'in ila al-jawf amdan ma'a zikri saum. Perkara ketiga yang wajib dilakukan bagi orang berpuasa adalah menahan daripada menyampaikan sesuatu yang boleh membatalkan puasa ke jauf. Jauf ni berarti bahagian anggota dalam badan kita. Usus contohnya, bahagian dalam badan kita. Yang dimaksudkan itu kalau kita minum, contohnya makan, kalau kita masuk ubat mata tak sampai kepada jauf, sebenarnya dia hanya sampai ke hidung ataupun ke bahagian rongga mulut, dia tidak sampai ke dalam bahagian dalam, maka tidaklah batal puasa. Jadi fayafsudu saumuhu bil akli wasyurbi wasu'uti wal huknati wala yafsudu bil fasdi wal hijamati wal iktihal wa idkhal al mail fil uzun wal ihlil illa an yaqtura fihi ma yablu al mathana. Maka dikatakan tidak, perkara yang batalkan puasa itu makan, minum. Ini adalah perkara yang batalkan puasa. Tidak batalkan puasa kalau seorang itu melakukan berbekam contohnya, ataupun bercelak. Walaupun celak tu masuk ke dalam mata, tapi dia tak sampai kepada apa yang kita sebut sebagai jauf tadi. Dia hanya sampai setakat di bahagian mata. Wa idkhal mail fil uzun, masukkan ubat telinga sebagai contohnya. Kecuali lah kalau apa yang kita masukkan itu sampai ke saluran kencing kita. Jadi dengan cara itu membatalkan puasa. Baik وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. Kalau kita berjalan, umpamanya di jalanan, tiba-tiba debu bertulangan masuk dalam hidung, maka ataupun lalat masuk tanpa disengajakan, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau kita berkumur-kumur ketika berwuduk, maka itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau kita sengaja berkumur-kumur tu sampai termasuk dalam tekak kita, maka itu membatalkan puasa. Itu dipanggil mubalaghah fil madmadah, berlebih-lebihan, eksesif dalam berkumur-kumur, itu membatalkan puasa. Baik tuan. Fama dzikrus saum faradna bihi al-ihtiras aninasi. Maksudnya kalau orang itu terlupa dalam satu keadaan dia makan, maka tidak membatalkan puasa. Fa innahu la yaftur. Amma man akala amidan fi tarafai an-nahar thumma dhahara lahu annahu akala naharan bitahqiq fa alaihi al-qada. Adapun orang yang sengaja makan pada waktu siang, kemudian dia makan, dia merasakan waktu masih lagi belum tiba waktu azan subuh ataupun terbit fajar, dia makan. Umpamanya dia bangun lambat, dia terus pergi ke dapur untuk sahur. Dia sangkakan masih lagi tengah malam. Dia makan, tiba-tiba tengok dah siang. Maka ketika itu puasanya batal. Dan dia kena imsak. Imsak ni berarti dia kena berkelakuan macam orang lain yang berpuasa walaupun puasanya dah batal. Itu namanya imsak. Baqiyatan nahar. Dia kena imsak, kena tidak boleh berbuka walaupun dia hakikatnya puasanya telah terbatal, kena menghormati orang lain yang sedang berpuasa. Ini adalah konteks orang yang wajib berpuasa, orang mukallaf. Kalau orang perempuan itu haid, orang perempuan itu nifas, orang perempuan itu uzur menyusukan anak, maka dia memanglah kena makan untuk beri tenaga kepadanya. Ini konteks kalau orang tu wajib berpuasa di luar keadaan-keadaan tadi. Maka dia bersahur, dia sangkanya waktu masih lagi tengah malam. Rupanya macam kalau tuan-tuan berada kat negara-negara sejuk. Kami belajar di Jordan dahulu, kadang-kadang bila tak ada wang kena sewa rumah, basement, bawah tanah tuan-tuan. Macam cerita Melayu Piramli pula tuan-tuan. Jadi kena sewa rumah di bahagian bawah. Nampak cahaya matahari pun sedikit sesayup je kat atas tu. Jadi kadang-kadang ada keadaannya kita bangun sahur, kita menyangkakan malam, rupanya dah siang. Kadang-kadang kena bersahur, kena Ramadan itu masa sejuk kat Jordan. Maka kita rasa macam malam, kita pun makan, rupa-rupanya dah pukul 8 pagi rupanya. Terbangun lambat. Ni cerita budak-budak belajar dululah.
Kalau gitu keadaannya, dia menyangkakan masih lagi waktu sahur tapi dia makan sedangkan dah siang, maka puasanya batal. Batal puasanya. Dalam masa yang sama, walaupun batal, dia kena imsak. Dia kena berkelakuan, dia kena menahan dirinya daripada makan dan minum seperti orang lain yang berpuasa walaupun puasanya dah batal. Itu maksud Imam Ghazali. Yang keempat, al-imsak anil jima', iaitu menahan diri daripada perhubungan suami isteri. Wa hadduhu taghibul hasyafa fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Wa in jama'a laylan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Wa in tala'a al-fajr wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hal sahha sawmuhu. Fa in sabar fasada wa lazimatul kafarah. Ini maksudnya dalam perhubungan melibatkan suami isteri. Ini benda bersifat teori, tuan-tuan. Maknanya had mengatakan batal puasa itu bila jima', berarti masuk hasyafah seorang suami itu ke dalam kemaluan isterinya, maka kalau tenggelam sepenuhnya maka itu dianggap batal puasa. Kalau tidak, maka suami itu tidak batal puasa, cuma isteri itu batal kerana sesuatu masuk dalam anggotanya. Kalaulah dia melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan terlupa, maka tidak batal puasanya. Kalau dia bersama dengan isteri ataupun melakukan hubungan suami isteri ini pada waktu malam ataupun bermimpi, sedar-sedar dah pagi, mereka masih lagi dalam keadaan junub, tak sempat mani janabah, jadi tidaklah batal puasanya. Maka dianggap sebagai kerana malam tadi dia telah niat. Maka walaupun dia masuk kepada puasa itu dalam keadaan berjunub, maka puasa itu sah. Ini semua kita tahulah, tuan-tuan. Wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hal. Kalaulah terbit fajar, dia pun sedar, dia masa itu dia bersama isinya, terbit fajar, lekas-lekas dia berhenti melakukan hubungan suami isteri itu, mengeluarkan kemaluannya, maka puasanya itu sah. Ini dalam keadaan orang seperti makan juga, keringanan rukhsah yang diberikan dalam puasa. Kita tengah makan, tiba tengah azan, lekas-lekas kita stop, maka puasa kita sah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Keluarkan apa yang ada dalam mulut tu, ya. Jangan jadi seperti orang jahil, kadang dengar azan, tak tahu makan minum dulu. Tak boleh, tuan. Dengar je azan subuh tu, terus stop, keluarkan apa yang ada dalam mulut. Kerana ini adalah sifat ibadah. Jangan kita beranggapan, tak tahu makan minum dulu. Ini salah, tuan-tuan, ya. Baik, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk mendapatkan kurma mekjol dari Palestin yang kami import, tuan-tuan. Ni kurma mekjol, ada bekasnya, cantik. Baru sampai ni, tuan-tuan. Saya buka untuk tuan-tuan tengok dalamnya, masya-Allah. Ni adalah kurma mekjol dari Palestin. Untuk tuan-tuan lihat, ni kurma mekjol daripada Palestin, tuan-tuan. Tanam di Agwar, dekat sepadan Jordan, Palestin. Agwar ni kalau kita baca dalam hadis, tempat akan berlaku fitnah akhir zaman nanti. Tempat bergolaknya, tampilnya Dajjal. Dibunuh oleh Nabi Isa AS di pintu Lut. Saja cerita tuan-tuan tentang Palestin. Mudah-mudahan Allah mengangkat daripada kita wabak yang berlaku. Andai tuan-tuan nak pergi musafir, jangan lupa nak pergi Baitul Maqdis, marilah pergi bersama Zahazan Travel. Ingat travel, ingat Zahazan Travel, kerana ia bukan setakat ziarah, tapi ziarah penuh tarbiyah, insyaAllah. Jadi ni adalah kurma mekjol untuk tuan-tuan dapatkan daripada Zahazan Travel untuk puasa kita yang tinggal lebih kurang seminggu. Kurang dari seminggu. Cantik dalamnya, tengok. Ni kita belajar dia punya ketmir, dia punya fatil. Nampak ni fatil dia, benang ni kan, ni fatil dia. Kemudian ni nakir dia, lekuk yang ada pada biji kurma ni. Ini adalah kurma mekjol dari Palestin, tuan-tuan dapatkan dari Zahazan Travel. Ingat mekjol, ingat Zahazan Travel. Sekarang kami sedang adakan kempen. Tuan-tuan beli 2 kilo, iaitu 1 kilo mekjol dan 1 kilo ajwa, tuan-tuan dapat buku ni yang saya terang pada tuan-tuan, fiqh hadis. Ada banyak perkara yang dibincang kat sini. Betul tak Abdul Rahman masuk syurga dalam keadaan merangkak? Contoh soalan. Adakah hadis azan di telinga bayi itu merupakan hadis dhaif, jadi tidak boleh diamalkan ketika mendapat baby? Tengok. Apakah hukum mengusap muka selepas doa? Apakah hukum jual beli kucing? Ada orang kata jual beli kucing ni haram, tak sah. Macam mana keadaannya, tuan? Membeli rumah tetapi tandas menghadap ke kiblat. Tengok. Buku ni, fiqh hadis ni adalah hadiah daripada kami. Ada tuan-tuan beli kurma mekjol 1 kilo dan kurma ajwa. Ni kurma ajwa pula, tengok. Ni kurma mekjol, ni kurma ajwa. Ajwa dari Madinah.
Tengok tuan. Amat menyelerakan. Dapatkan tuan-tuan daripada Zazan Travel. Tuan-tuan beli sekilo McJowl dan sekilo Ajwa, tuan-tuan akan dapat hadiah. Buku yang penting ini untuk membetulkan salah faham hadis dalam banyak melibatkan banyak masalah kehidupan kita. Sebenarnya saya telah terangkan apa hukum betulkan anak-anak zina tidak boleh masuk syurga. Ada penjelasannya dalam hadis ni, dalam kitab ni. Penting untuk kita faham hadis, kerana tak semua hadis yang sahih itu sunnah dan tak semua yang dhaif itu bid'ah. Ni polisi yang dipakai oleh para ulama. Kita kena baca buku ni, senang, mudah untuk faham. Ini merupakan kajian di peringkat masters dahulu. Baik. Sekarang sambung kepada tuan-tuan, perkara-perkara yang batalkan puasa yang berikutnya. Perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika puasa iaitu tidak boleh mengadakan hubungan suami isteri. Yang berikutnya al-imsak anil istimna, iaitu menahan diri daripada mengeluarkan air mani. Wa huwa ikhrajul mani qasdan, iaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bijima' atau bighairi jima', itu sama ada hubungan suami isteri ataupun tanpa hubungan suami isteri. Fa inna dzalika yuftiruhu, ini adalah perkara yang batalkan puasa. Wala yaftur biqublati zaujatihi wala bimudaja'atiha ma lam yanzil. Kalaulah seseorang itu mengucup isterinya ataupun tidur di sebelahnya dalam keadaan tidak keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Lakin yukrahu zalika illa an yakuna syaikhan aw malikan li irbihi. Walau bagaimanapun perkara itu tidaklah dimakruhkan bagi orang yang telah tua. Orang tua nafsunya tak macam orang muda. Dan bagi orang yang mampu untuk menahan nafsunya, maka hukumnya tidak makruh. Kalau dia merupakan seorang yang tidak mampu menahan nafsu syahwatnya ataupun orang muda baru berkahwin, maka hukumnya makruh. Kerana perkara itu boleh menyebabkan syahwatnya dan boleh mengurangkan pahala puasa. Baik tuan-tuan. Wa tarkuhu aula, walaupun tidak dimakruhkan untuk orang yang mempunyai kemampuan menahan nafsu syahwatnya tadi, ataupun orang tua yang sudah nafsu syahwatnya tidak seperti orang muda, maka tuan-tuan, walaupun demikian tetap juga meninggalkannya itu lebih aula. Maknanya jangan tidur bersama dengan isteri ketika puasa, jangan mengucupnya, kerana perkara itu mengundang kepada risiko syahwat, akan menyebabkan kurangnya pahala puasa. Wa idza kana yakhafu min at-taqbil an yanzil faqabbala wa sabaqa al-mani aftara li taqsirihi. Kalau dia tahu bahawa dengan mengucup itu pun akan menyebabkan turunnya air mani, maka dia kucup juga, tapi air mani itu turun sebelum lagi dia mengucupnya, maka puasanya itu batal. Kerana perkara ini dipanggil sebagai taksir. Taksir maknanya disengaja buat perkara tersebut. As-sadis al-imsak an ikhrajil qai. Yang keenam iaitu perkara yang membatalkan puasa, perkara yang wajib dilakukan ketika berpuasa, mengelakkan diri dia sengaja untuk muntah. Sengaja muntah ni boleh membatalkan puasa. Masukkan jari dalam mulut sehingga terbelahak dan akhirnya muntah. Ini hukumnya batal puasa. Fal istiqa'at tufsidu as-saum wa in dhara'ahu al-qai'u lam yafsud saumuhu. Tapi kalau muntah itu menguasainya, bukan dia sengaja melakukan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja dia masukkan tangan sampai menyebabkan muntah, itu membatalkan puasa. Wa in iqtala'a nukhamatan min halqihi aw sadrihi lam yafsud saumuhu rukhsatan li ummi balwa bihi. Kalaulah kahak yang ada dalam tekak itu ada di peringkat tekak, maka ditelan, tidak membatalkan puasa, kerana itu dipanggil umum balwa. Umum balwa ni perkara sukar untuk dielakkan. Ya tuan-tuan, sukar untuk dielakkan. Macam kita pergi sembahyang Jumaat, sebagai contoh, parking kereta jauh-jauh, kita terpaksa melalui kawasan yang berlumpur, mungkin ada najis, binatang dan sebagainya, maka itu dipanggil umum balwa, tak dapat dielakkan, sukar untuk dielakkan. Maka kalau perkara ini merupakan umum balwa, macam contohnya kahak yang telah berada di tekak, sukar untuk dikeluarkan, kita pula dalam majlis, kita bukan sewenang-wenangnya boleh keluarkan kahak, maka ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dah sampai ke mulut, kahak itu telah dikeluarkan, kemudian ditelan, itu membatalkan puasa. Air liur tidak membatalkan puasa, tuan-tuan. Jadi umum balwa, Mu'asani Ahmad, perkara yang sukar dielakkan. Baik. Wa amma lawazimul iftar fa arba'ah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan berbuka ada 4 perkara. Al-qadha, kalau berbuka puasa wajib atasnya qadha. Yang kedua wajib atasnya kafara, yang ketiga wajib atasnya fidyah. Dan yang keempat, wajib untuknya menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa sepanjang hari itu, walaupun puasanya telah batal. Ini dipanggil imsak. Al-imsak baqiyata an-nahar.
Contohnya seorang lelaki itu telah bersama dengan isterinya dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Dan dia kena kafarah. Kafarah puasa iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, pada hari puasanya telah dirosakkan itu, dia tidak boleh beranggapan bahawasanya dia telah batal puasa, maka dia boleh buat sewenang-wenangnya. Makan, minum, mengadakan hubungan suami isteri lagi sekali ke, tak boleh hukumnya tuan-tuan, hukumnya haram. Maka hendaklah dia al-imsak an baqiyatin nahar, kerana batalnya puasa tadi kerana sikap dia sendiri. Kerana taksir ni berarti kesengajaan yang berlaku di pihaknya sendiri, maka hukuman di sisi Allah kena al-imsak, kena bertahan daripada perkara-perkara yang batalkan puasa walaupun puasanya telah batal sepanjang hari itu sejak daripada puasanya batal itu. Wa amal qada fa wujubuhu 'amun 'ala kulli muslim mukallaf tarku as-sawm bi udhrin aw bi ghairi udhrin fal ha'id taqdi as-sawm wa kadha al-murtad amma al-kafir was-sabi wal majnun fala qada 'alaihim. Tentang qada ini wajib ke atas setiap muslim mukallaf yang meninggalkan puasanya kerana sesuatu keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Contohnya seorang perempuan yang haid, maka bila dia suci nanti pada bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, seterusnya dia kena qada balik puasa yang dia tertinggal dalam bulan Ramadan itu. Begitu juga orang yang murtad. Na'udzubillah, dia murtad pada bulan Ramadan ini. Na'udzubillah, tuan-tuan ya. Maka kemudian dia pun kembali pada Islam, maka dia wajib ulangi puasa dia balik semula. Tapi bagi orang kafir yang masuk Islam, kanak-kanak dan juga orang gila, maka tiada qada ke atasnya. Macam seorang teman saya, sahabat baik saya, berkata bahawa ada sepasang suami isteri, doktor kedua-duanya, orang profesional, bukan beragama Islam, tapi dia nak baca Quran dan boleh baca Quran dengan baik sekarang, dan mereka dah start puasa tapi tak masuk Islam lagi. Tak melafazkan syahadah lagi. Allahu Akbar. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah bagi hidayah kepada profesional yang bukan Islam ini kerana ketertarikannya kepada Islam. Dah baca Quran, boleh baca Quran, tulis-tulis jawi. Subhanallah, insya-Allah. Baca Qurannya lebih baik pada orang Islam, belum lagi dapat hidayah. Dia puasa juga kadang-kadang bulan Ramadan. Maka orang seperti ini adalah orang kafir yang mendapat hidayah. Maka nanti kalau dia masuk Islam pada 1 Syawal sebagai contohnya, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepadanya, punya baik manusia, kata sahabat saya, muka diberikan hidayah untuk masuk Islam, kata dia masuk Islam pada 1 Syawal, dia letak tarikh seolah-olah ada tarikh tentu dia nak masuk Islam lah. Bulan puasa ni dia puasa tapi rongak-rongak lah puasa. Tiap-tiap Ramadan datang beberapa tahun lepas dia puasa, tapi puasanya rongak, puasa tak puasa. Belum masuk Islam lagi. Nanti katalah dia masuk Islam pada 1 Syawal, 30 hari Ramadan ataupun sepanjang umurnya yang dulu dia puasa main-main itu, maka tidak perlu dia ganti kerana dia kafir. Beza daripada orang murtad. Begitu juga kanak-kanak tidak wajib kepadanya untuk qada, begitu juga orang gila tidak wajib untuknya qada. Baik. Wala yushtaratu at-tatabu' fi qada'i Ramadan walakin yaqdi kaifa sya' mufarraqan wa majmu'an. Tidak disyaratkan untuk menghimpunkan qada puasa Ramadan itu berturutan. Memadai baginya untuk melakukan bila ada kemudahan, sama ada secara berturutan ataupun tidak berturutan. Wa amal kafara. Kafara ni berarti orang Melayu panggil kifara lah, sebenarnya kafara Orang Melayu panggil berkhatan, sebenarnya berkhitan. Ikhtitan Jadi orang Melayu kata masuk Jawi itulah berkhatan Jadi fala tajibu illa bil jima'. Kafarah ni hanya wajib bagi orang yang membatalkan puasanya dengan cara perhubungan suami isteri. Ammal istimna' wal aklu wa syurbu wa ma ada al jima' fala tajibu bihi kafaratun. Adapun orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, makan, minum pada bulan puasa selain pada jima', maka tidak wajib baginya untuk kafarah. Kafarah puasa hanya wajib bagi orang yang membatalkan puasa, terbatal puasanya dengan sebab jima' yang sengaja wal kafara itqu raqabatin fa in a'sar fa sawmu syahraini muttabi'aini fa in ajas fa it'amu 60 miskinan muddan mudda. Kalau seseorang itu puasanya terbatal dengan sebab jima', maka kafaranya ada 3 keadaan. Yang pertama, membebaskan hamba. Zaman sekarang dah tak ada hamba untuk dibebaskan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau terbatas 1 hari, start balik semula. 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Larat tak tuan-tuan? Tak larat yang buat lah. Tak larat yang buat. Fa'in ajas, kalau tak mampu juga, fa'it'amu 60 miskinan. Kalau tak mampu juga,
puasa 60 hari itu, maka bagilah makan kepada 60 orang miskin, satu orang satu cupak. Satu orang satu cupak. Cupak ni lebih kurang dalam RM3 lebih RM4 lah tuan. Boleh tanya pada Jabatan Zakat, Lembaga Zakat negeri masing-masing berapa kadar makanan satu cupak ni mengikut nilai semasa. Boleh kata RM5 lah seorang. Kalau maknanya kalau 60 orang nak dibayar ni sekitar 5 kali 60, RM300 lah lebih kurang bagi makan kepada 60 orang. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat telah pun bersama dengan isterinya pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk membebaskan hamba. Dia kata dia tak mampu, ya Rasulullah. Dia tak ada kemampuan untuk bebaskan hamba. Masa tu ada hamba lah. Kau ni kalau tak mampu bebaskan hamba, engkau kena puasa 2 bulan betul-betul. Dia tetap mampu, ya Rasulullah. Rasulullah kata kalau gitu engkau kena bagi makan 60 orang. Dia tetap mampu juga Rasulullah. Kerana kalau ada orang layak dapat makanan, saya lah lebih aula untuk dapat makanan itu. Kerana saya miskin, ya Rasulullah. Rasulullah tergelak. Senyum Rasulullah. Nampak gusti Rasulullah SAW yang indah itu. Mendengar kata-kata sahabat tersebut menunjukkan ketidakmampuannya. Jadi bila berlaku keadaan seperti itu, tertanggunglah atas zimahnya, bertaubatlah dia bersungguh-sungguh. Baik. Wa amma al-imsak baqiyatan nahar fa yajib ala man asa bil fitri aw qassara fihi wa la yajib ala al-haid idh zaharat imsaku baqiyatan nahar wa la ala al-musafir idha qadima muftiran min safarin balagha marhalataini. Maka yang maksudkan imsak baqiyatan nahar ni kena menahan diri daripada perkara membatalkan puasa oleh sebab puasa yang sengaja dibatalkan itu, contohnya hubungan suami isteri ataupun sengaja berbuka puasa, maka bila dia menyedari perbuatan itu ataupun dalam kes yang tadi bersahur disangkakan masih lagi tengah malam, rupanya dah siang, puasanya batal, dia kena imsak daripada saat itu sampai kepada waktu berbuka. Dia tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, menghormati puasa yang dia telah tersilap mengabaikannya itu dipanggil muqassir, taksir kat sini Wa yajibu al-imsak idza syahida bil hilal adlun wahidun yawm asyaki. Wajib juga imsak jika terlihat anak bulan oleh seorang yang adil pada hari syak. Orang menyangkakan hari itu masih lagi Syakban, tiba-tiba datang seorang yang adil, yang orang yang dipercayai, mungkin orang yang soleh, mengatakan, dah masuk puasa lah, kamu tak puasa lagi ke? Sedangkan dia ingatkan 30 Syakban pada itu, rupanya masuk awal Ramadan. Maka dalam keadaan itu juga, orang yang mengalami situasi ini, sejak dia tahu dah puasa ke? Pagi tadi dia breakfast, dah makan pagi. Dia dapat tahu perkara bahawa bulan puasa dah masuk, Ramadan dah masuk, pada pukul 11 pagi. Maknanya daripada 11 pagi sampai pukul 7.30 maghrib nanti, dia kena imsak, tak boleh makan. Ini jangan berlaku lah tuan-tuan. Ini dulu berlaku zaman teknologi yang tidak canggih macam sekarang. Dulu kerap berlaku keadaan ini. Wasawmu fi safari afdal min al-fitri illa idza lam yutiq wala yuftir yawma yakhruj wa kana muqiman fi awalihi wala yawma yaqdamu idza qadima sa'iman. Bagi orang yang bermusafir, lebih baik untuknya kekal berpuasa, melainkan kalau dia tidak mampu. Jadi syaratnya dalam mazhab Syafi'i, dia hendaklah keluar daripada perjalanan untuk membolehkan dia berbuka itu, musafirnya itu, dia daripada awal, sebelum sahur lagi dia dah keluar. Maknanya sebelum subuh dia sudah bergerak musafir, maka keadaan itu membolehkannya untuk tidak berpuasa. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, kalau dia keluar rumah lepas subuh, memang dia puasa lah. Dia nak pergi perjalanan jauh lah ke Kelantan sebagai contohnya, daripada KL. Dia puasa, dia keluar rumah lepas subuh, maknanya dalam keadaan berpuasa. Tiba tengah perjalanan, kereta rosak pula, contohnya kat Lipis. Tunggu towing datang, duduk situ lama tengah panas, contohlah tuan-tuan maka dia berbuka kerana tidak mampu meneruskan puasa kerana musafir. Jadi kerana tidak larat. Maka keadaan ni bagi seseorang diharuskan, dibenarkan. Tapi andai kita nak entitled untuk dapat daripada awal tidak berpuasa itu, kita kena keluar rumah dalam keadaan musafir sebelum masuknya waktu fajar. Umpamanya kita nak keluar rumah, kita keluar sesiap pukul 5 pagi sebelum subuh, maka kita berkeadaan musafir ketika masuk waktu wajib puasa. Ada dua keadaan saya tuan-tuan faham. Wa amal fidyah fatajibu 'alal hamili wal murdi' idza aftarata khaufan 'ala waladayhima likulli yawmin mud hinta limiskin wahid ma'al qada'. Wa shaykhul haram lam idza lam yasum tasaddaqa an kulli yawmin bi muddin.
Dan nama fidyah ni berkaitan dengan bayaran yang dikenakan kepada seseorang perempuan yang hamil ataupun menyusu anaknya, seandainya dia takut dengan berpuasa akan mudaratkan dirinya dan anaknya itu. Maka orang sedemikian hendaklah mengeluarkan fidyah dan menggantikan satu hari yang dia tak puasa itu pada bulan yang lain bila ada kemampuan kelak, ya. Jadi dia kena fidyah dan kena ganti puasa. Tapi kalau dia berbuka kerana bimbangkan kesihatan dirinya sendiri, maka pada waktu itu dia hanya kena qada tanpa perlu fidyah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Manakala orang tua yang memang tidak mampu untuk berpuasa, bolehlah dia keluarkan setiap hari itu satu mud. Satu mud ni satu cupak. Cupak ni seperti yang saya gambarkan tadi, macam 3, 4, 5 ringgit lah, bergantung pada nilai beras, makanan ruji sesuatu tempat. Kalau kita anggap macam secupak tu lebih kurang 3 lebih 4 ringgit, 5 ringgit tu selamat lah tuan-tuan. Kita anggap kalau 5 ringgit ni orang nak makan pun senang. Umpamanya kalau kita bagi duit 5 ringgit tu, bolehlah dia makan yang mengenyangkan. Logiknya begitulah tuan-tuan. Okey. Bab yang terakhir daripada malam ni untuk kita bincangkan. Saya kata dah pendek je tuan-tuan. Dah share tak tuan-tuan? Pendek je ni, nak habis ni. Jangan pergi ke mana-mana, nak habis dah. Wa ma sunan fasitun. Sunat puasa pula ada 6. Ta'khirus sahur, lambatkan sahur. Ta'jilul fitr, awalkan berbuka. Ini memang kita buat lah. Kemudian berbuka dengan tamar dan juga air sebelum salat. Buka tamar dengan air. Anda dapatkan lah tuan-tuan, ambil lah. Dapatkan korma, apa yang tadi? Korma ajwa, korma mekjol untuk kita berbuka. Kalau kita bagi kat masjid ke bagi kat office macam ni, kawan-kawan mungkin balik lambat, mereka berbuka dengan korma yang macam ni. Simpan pun senang buka, senang nak makan. Ada label kat luar ni tuan, orang pun dapat tengok. Mudah-mudahan kita dapat puasanya sepanjang hari itu tanpa mengurangkan puasa orang itu sedikit pun. Man fattara sa'iman falahu ajru min ghairi an yuntaqas min ajrihi syai'un. Kita menyebabkan orang buka puasa dengan satu benda walaupun segelas air, sebiji tamar, maka pahala orang itu puasa jatuh kepada kita tanpa mengurangkan apa pun yang dia layak terima daripada Allah. Kerana Allah Maha Kaya. Jadi sunatnya adalah makan tamar dan minum air sedikit sebelum sembahyang maghrib. Wa tarku siwak ba'da zawal, meninggalkan bersugi selepas azan zuhur. Selepas masuk zuhur, makruh hukum kita bersugi ataupun berus gigi. Ya, biar kerana bau yang mulut orang puasa itu seperti yang telah kita bincangkan dalam bab yang lalu adalah satu yang sangat harum di sisi Allah, mengatasi bau kasturi. Kemudian waljud fi syahr Ramadan lima sabaq min fadailihi fi zakah. Dan jadi orang yang dermawan dalam bulan Ramadan seperti yang telah diterangkan dalam bab yang lalu, kata Imam Ghazali, itu bab zakat. Kalau kita punya peluang, bagilah kepada adik-adik kita wang. Kak ni saya ada hadiah sikit kat ya. Nak bagi akak sikit zakat ke apa ke, nak bagi hadiah, tak payah sebut zakat lah tuan-tuan. Saya pernah ajar tuan-tuan mengatakan menyebut zakat ni kadang-kadang menyebabkan orang rasa macam downgraded sangat, orang rasa macam rendah sangat, aku ni kena zakat pula. Katalah hadiah kat ya, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Kita bagi pada satu Ramadan, bagi pada adik-adik kita dengan niat ni akak ada RM10 sehari, 30 hari, RM300 kat ya, ambil hadiah besok dekat dengan Syawal besok 27 Ramadan yang dikatakan berlaku Lailatul Qadar itu, derma lagi 200 contohnya tuan-tuan ya. Baik. Jadi antara kelebihan dalam bulan puasa, sunat membanyakkan sedekah. Dipanggil al-jud fi syahr Ramadan. Al-jud maknanya bersungguh-sungguh, al-karam ya. Wa mudarasatul Quran, banyak tadarus al-Quran. Wa i'tikaf masjid la siyama fil ashr al-awakhir. Dan membanyakkan iktikaf di masjid terutamanya pada 10 hari yang terakhir kerana ia merupakan adat Rasulullah SAW, tabiat amalan Rasulullah SAW. Bila masuk 10 hari terakhir, maka baginda akan melipat tilamnya, mengikat kainnya dan membangunkan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih menyatakan ini kelakuan Nabi kita pada 10 malam terakhir, namanya iktikaf di masjid. Mudah-mudahan tahun ini kita dapatlah iktikaf sebagainya tuan-tuan. Allah hilangkan daripada kita kedukaan wabak yang berlaku sekarang. Kemudian pada waktu itu berlaku Lailatul Qadar, wal aghlab anha fi autariha, dan yang ghalibnya kata Imam Ghazali memang berlaku pada malam-malam yang ganjil. Jadi malam ganjil maksud itu malam 21, 23, 25, 27 dan tatabu' ni makna kita berurutan melakukan iktikaf itu lebih aula. Fa in nadhara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu, kalau dia berniat iktikaf, dia bernazar untuk iktikaf, maka bila bernazar ni maknanya jadi wajib lah.
kalaulah anak saya dapat sekolah sekian-sekian, saya nak iktikaf di masjid 10 malam terakhir, maka jadi wajib tuan-tuan. Jadi nazar tu. Bila jadi nazar, kena buat. Apa maksud kita iktikaf itu? Iktikaf sebahagian malam, sepanjang malam, kena penuhi. Kalau kita dah iktikaf di masjid itu, kita tak boleh keluar. Kalau kita keluar, melainkan untuk qada hajat, untuk pergi tandas, itu tidak batal iktikaf. Tapi kalau kita balik rumah, makan malam, maka dah terputus iktikaf itu. Kita kena bayar kafarah kepada nazar kita bahawa kita nak iktikaf kat masjid. Ini kata Imam Ghazali. Apa nak kafarah nazar? Sama macam kafarah sumpah. Apa dia perkaranya? فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Kalau kita nazar atau bersumpah nak buat satu benda, kemudian kita apa buat, kafarahnya berlaku, nombor 1, bagi makan pada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakai pada 10 orang fakir miskin. Kalau baju Melayu kita beli barangkali RM100, 10 orang RM1,000 lah. Ataupun bebaskan seorang hamba. Kalau tak ada juga, berpuasa 3 hari. Ini adalah turutan yang ditentukan oleh syarak apabila kita nak kafarah nazar yang kita gagal tunaikan, ataupun kita nak kafarah sumpah kita. Baik. Jadi kalau seseorang itu terbatal wuduknya ketika dia beriktikaf, dan iktikaf itu iktikaf nazar, maka dia boleh keluar untuk ambil wuduk. Tidak membatalkan pahala nazar, tidak membatalkan iktikaf yang dinazarnya itu. Ini kata Imam Ghazali. Wala yanbaghi an yu'arij ala syughlin akhar kana Rasulullah SAW la yakhruj illa li hajati insan. Dalam zaman Nabi itu, Nabi kadang-kadang iktikaf di masjid, maka kepala Nabi berada di rumah baginda SAW. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kalau pergi dengan kami di Zan Travel, nanti saya tunjukkan tuan-tuan macam mana rumah Nabi, kedudukan rumah Nabi, macam mana Nabi ni punya romantiknya SAW. Badan Nabi, jasad Nabi berada di Masjid Nabawi, kepala baginda berada dalam riba Aisyah radhiyallahu anha di rumah baginda, yang baginda dimakamkan di situ bersama dengan 2 orang sahabat baiknya, Abu Bakar dan Umar. Maka kalau begitu keadaannya iktikaf, kepala katalah rumah seseorang itu dekat dengan masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Balkan, negara-negara Balkan, contoh di Bosnia Herzegovina, pun ada masjid yang begitu keadaannya. Orang tu orang baik, dia mewakafkan bahagian rumahnya, sebahagian tanah rumahnya untuk jadi masjid. Lama-lama masjid itu pun diluaskan, luas bercantum dengan rumah dia. Kalau itu keadaan yang berlaku tuan-tuan, dia tidur kepalanya di rumah, badannya dalam masjid, maka iktikaf itu tak terbatal. Ni hukum lah. Teorinya begitu, amalinya mungkin jarang-jarang berlaku. Ini kita cerita bab teori dengan amali lah tuan-tuan. Teorinya boleh, amalinya mungkin sukar. Macam dalam Islam pun mengajar kita bahawa aurat orang lelaki ni di antara pusat dengan lutut. Boleh tak orang itu sembahyang umpamanya pakai kain, tak pakai baju? Kain tutup lah dari pusat sampai ke pukul lali. Sempurna tak? Tak sempurna. Teorinya boleh, tapi amalinya pelik lah tuan-tuan. Ni kita cerita teori dengan amali. Baik. Yang terakhir sekali, wa yanqati'u tatabu' bil jima' wala yanqati'u bit taqbil. Iktikaf yang dilakukan itu akan terhenti dengan sebab jima', tapi tidak terputus dengan sebab mencium isteri. Macam Rasulullah SAW, ketika Rasulullah iktikaf, Rasulullah kucuk Aisyah sebagai contohnya SAW. Kemudian baginda teruskan iktikaf itu. Tapi kalau melakukan hubungan suami isteri, batal iktikaf itu. Ini dalam konteks contohnya iktikaf yang kita nazarkan. Wala ba'sa bil masjid bi tatayyub wa aqdi nikah. Tidak ada masalah kita pakai minyak wangi di masjid dan juga dalam bab pernikahan. Contohnya kita tengah iktikaf, tengok ada pula mempelai datang dinikahkan, diijab kabulkan. Kita boleh datang tengok, menyaksikan, jadi saksi pula. Tidak membatalkan iktikaf kita. Baik. Wa bil akli wa naumi wa ghasl al-yadayn fi tast kullu dhalika kad yahtaj ilayhi fi tatabu' wa la yanqati' at-tatabu' bi khuruj ba'd badanihi kan Rasulullah yudni ra'sahu fatarjiluhu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah. Nabi SAW ketika beriktikaf di masjid, maka kepala baginda SAW berada di atas riba Aisyah radhiyallahu anha, manakala bahagian kaki tubuh Nabi berada dalam masjid. Wa mahma kharaja al-mu'takif li qada'i hajatihi fa idza ada yanbaghi an yastanif an-niyya illa idza kana kad nawa awalan 10 ayyam mathalan wal afdal fi dhalika at-tajdid. Kalaulah seorang yang beriktikaf itu keluar kerana hajat yang tertentu, kemudian dia masuk semula ke masjid untuk meneruskan iktikafnya, maka dia kena memperbaharui niat iktikaf itu.
Sebab ibadat iktikaf ni tuan-tuan bukan saja pada malam terakhir Ramadan. Kalau kita pergi ke masjid bila-bila masa kita niat iktikaf, ada pahala. Ya, kalau kita lihat tentang fatwa Kerajaan Negeri Kedah, pergi ke surau boleh niat iktikaf tuan-tuan. Jadi sampai esok kita terus nawaitu niat iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi taala. Saja aku niat iktikaf di tempat sembahyang ini, di masjid ini, selagi aku berada padanya kerana Allah. Tuan guru kami Syekh Nur Ali Saman Al-Qudha, bekas Mufti Jordan, juga memfatwakan demikian. Kita sampai kat masjid ni, saya aku iktikaf kat masjid ni selagi aku berada di sini kerana Allah. Iktikaf satu sunnah Nabi kita SAW. Inilah antara kelebihan untuk kita lakukan. Perkara wajib telah diterangkan, perkara membatalkan puasa telah diterangkan, perkara berkaitan dengan kafarah, perkara berkaitan fidyah, qada telah diterangkan, dan perkara-perkara sunat dalam puasa pun telah diterangkan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Daripada kitab yang merupakan khazanah umat Islam yang terkemuka ini, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, tuan-tuan doakanlah moga kami di Telaga Biru dapat terbitkan karya ini dalam bahasa Melayu kita, kerana belum ada lagi. Apa indahnya kitab ini, kerana Imam Ghazali seolah-olah diberikan peluang untuk meneroka hati-hati manusia. Lalu tulisannya amat menyentuh perasaan tuan-tuan, amatlah menampakkan keikhlasan beliau. Justru apa yang dibuat ikhlaskan Allah, diterima oleh Allah, diterima oleh manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih atas karya tuan-tuan. Jangan lupa anda tuan-tuan dapati video ni banyak manfaat, tolong share dengan tuan-tuan kita. Moga kita sama-sama dapat pahala jariyatul infakul alim. Kita dapat pahala menyebarkan ilmu. Kalau kita mungkin ada yang tak mampu untuk bercakap, tapi apa salahnya kalau kita panjang-panjang oleh tuan-tuan yang lain. Sekian dari saya tuan-tuan. Sama-sama kita tamatkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan nak melakukan akikah. Kami di Zazan Travel sedia untuk bantu tuan-tuan untuk buat di Mekah, di Yaman, di Syria, di Sudan. Kami boleh lakukan untuk tuan-tuan, anak tuan-tuan ke, cucu tuan-tuan, diri tuan-tuan sendiri ke, insya-Allah kami boleh akikahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anda tuan-tuan dapati perlukan buku-buku latihan, buku topikal, buku-buku rujukan. Kami di Telaga Biru telah menerbitkan semua buku dari 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Geografi, sejarah, maths, sains, bahasa Melayu, sebutlah semuanya ada, alhamdulillah. Tuan-tuan boleh menziarahi www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan boleh order online. Order saya online, kami hantar ke rumah, hantar ke sekolah cikgu-cikgu. Boleh manfaatkan insya-Allah. Anda yang minat untuk dapatkan nasihat daripada pegawai kami, pegawai jualan kami pun boleh lihat nombor telefon mereka di website itu. Baik, sekian tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa anda tuan-tuan nak tahajud waktu malam, dapatkan Quran Qiyam yang kami promosikan sekarang sama dengan standnya. Dah beli Quran Qiyam ni, untuk Qiyamul Lail ni dapat hadiah Quran Ghufran yang cantik ni tuan-tuan. Dah jilid begini, senang untuk tuan-tuan baca, ada terjemahannya, ada wakaf tidak, ada tajwid di sini. Ini hadiah untuk tuan-tuan dapatkan dari Zahazan Travel. Dapatkan Quran Qiyam untuk Qiyamul Lail, Quran dengan stand ini. Tuan-tuan akan boleh hadiah ni hanya di Zahazan Travel saja. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Jumpa lagi tuan insya-Allah pada malam esok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamrudin, terima kasih Rozia Jamil, Muhammad Asfani Ahmad, Zaida Saleh, Bob Nas, Imran BSB, Anissa Osman, terima kasih semua. Jarana Irfan, Nur Adida, Ustaz Safi Siddiqin, Nur Ziha, Zuraina, Siti Marwani, Lili Osman, Umar Hanif, Ustaz Umar Hanif, Salimah Kasim,
Masina Johari, insyaAllah nanti boleh pergi umrah dengan Zainal Travel. Terima kasih. Sekian semua. Zainal Ahmad, Waziha, Ruby Adam. Jangan lupa share video ni teman kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Puan Kamisai. Terima kasih Yuana Mukhtar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.